hari ni kita bersiaran lagi untuk Zapsi Free Online Class untuk episod yang keempat. Okey, macam biasa, saya nak tahu apa kondisi live kita hari ni. Elok ke, ada apa, kabur ke, suara tak dengar ke. Nanti komen kat tepi tu ada ni, apa problem kita ini. So kita settle dulu sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ni ya. Okey, kita tengok siapa yang ada hari ni. Siapa yang dah join kita punya live, komen sikit, say hi ke, apa ke, saya dah datang ke. So saya boleh tengok siapa yang dah ada bersama dengan kita untuk live hari ni Okay, sekarang jam pun dah menunjukkan 9.16. So kita akan bersama untuk Zapsi Free Online Class untuk episod yang keempat yang bertajuk Electrical Control Panel Troubleshooting for HVAC System. Hari ni kita akan bersama dengan kita punya speaker yang dah berada dalam bidang ni, yang memang ada dalam industri ni. So ambil peluang untuk belajar, untuk tanya soalan, supaya kita sama-sama dapat belajar hari ni. Okay, sekejap ya, saya tak boleh nak tengok siapa yang dah join. So sekejap kita adjust dulu kejap ya. Saya minta maaf kejap ya. Okey, siapa yang dah join, cepat-cepat komen sikit. Saya dah ada kat sini. Saya selamat pagi ke apa ke, supaya saya boleh tahu siapa yang dah ada. So nanti lagi kita boleh terus panggil kita punya speaker dan kita terus start kelas kita untuk hari ni, untuk episod yang keempat daripada 16 episod untuk Zapsi Free Online Class. Okey, Alhamdulillah lah, kita dah berjaya untuk sampai ke episod yang keempat untuk Zapsi Free Online Class ni. So saya ambil peluang lah dulu untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, daripada speaker untuk episod pertama, Tok IR, Zainuddin kita, lepas tu Tuan Muhammad Effendi kita, lepas tu Puan Zuriana kita, kerana sudi berkongsi secara percuma kepada tuan-puan semua. So okey, kita ada Saidah Syahila. Hai Saidah Syahila, apa khabar? Harapnya sihat. Kita ada Prince Fendi dah masuk watching. Terima kasih sebab sudi tonton kita punya live. Nadia Asari pun watching. So apa khabar Nadia? So, hari ni hari terakhir kita bekerja untuk minggu ni, sebab esok kita akan bercuti. So siapa yang dah on the way balik untuk mengundi tu, hati-hati bawa kenderaan. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey? Okey, tanpa melengahkan masa lagi, kita jemput kita punya speaker hari ni, Tuan Muhammad Faizal bin Abdul Rahman. Khabar Tuan Faizal? Kau baik? Okey, sila Tuan Faizal duduk. Boleh Tuan perkenalkan diri Tuan pada penonton live kita untuk hari ni, supaya mereka dapat berkenalan lagi dengan Tuan, pengalaman Tuan dalam industri HVAC ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi audiens yang mengikuti rancangan pagi ni lah. Okay, so pengalaman saya dalam bidang HVAC ataupun electrical ni dah lebih daripada 18 tahun dalam berbagai industri lah. Oil and gas ada, dalam bidang oil and gas pun ada, dalam bidang utility dan sebagainya lah. Untuk pagi ni saya akan kongsikan mengenai electrical troubleshoot. Kita lebih konsentrate kepada kontek
supaya semua yang menonton pun happy nak tengok, nak belajar kena dalam keadaan happy supaya ilmu tu mudah masuk, kita mudah serap. Okey. So tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Tuan Faizal untuk meneruskan kelas hari ini. Dan jika ada apa-apa soalan, terus tanya dekat komen supaya masa Q&A session nanti saya boleh baca komen tuan-puan dan Tuan Faizal boleh jawab soalan kan. Okay. Ambil peluang ni, jangan lepaskan peluang secara percuma kita hari ni. Okey, persilakan Tuan. Assalamualaikum dan selamat pagi pada audien yang mengikuti kelas pagi ni. So, tajuk saya pagi ni adalah mengenai mengenali contactor seperti yang dalam slide ni lah. So kita boleh tengok slide yang kedua. Okey. Ini adalah contactor unit. Okey. Dalam bidang elektrikal ni ataupun aspek control panel ni, contactor ni merupakan satu unit yang penting lah untuk bagi sistem kawal motor. Dia berfungsi untuk menyambung dan memutuskan bekalan elektrik kepada motor, di mana dia berfungsi sebagai unit kawalan motor lah. Okay. Contactor ni dia terdiri daripada seperti macam di sini. Dia terdapat main port terminal untuk line 1, line 2 dan line 3. Ini merupakan untuk power supply lah. Dan yang kedua ni seterusnya adalah main port terminal untuk pergi ke beban atau load. Load dia terdiri juga daripada auxiliary contact, normal close dan auxiliary contact, normally open. Contactor ni dia terdiri daripada pelbagai jenis. Ada yang besar dan yang kecil. Dia bergantung pada fungsi dan jenis unit yang kita nak pakai. Okey, jenis contactor yang terdapat pada unit contactor. So pagi ni saya terangkan macam yang tadi lah. Okey, main contact ni dia terdiri daripada normally open contact dan yang kedua dia terdiri daripada normally close contact. Untuk auxiliary contact dia terdiri daripada normally open contact dan terdiri daripada normally close contact. Cara contactor berfungsi. Okey. Yang ni adalah contactor yang de-energize. So kita boleh tengok power supply ini daripada line akan melalui terminal contact, kemudian pergi kepada movable contact dan stationary contact, kemudian pergi ke load. So di sini kedua-dua contact ni tidak bersambung, contact point ni ya. So dalam keadaan ni ialah de-energize. Bagaimana contactor ni berfungsi? Kita akan lihat apabila bekalan kuasa masuk kepada solenoid coil, dia akan energize dan menarik elektromagnet dekat sini. Sudah akan menarikkan plunger ni. Jadi kita pastikan ada kontak kat atas ni, dia akan bersambung antara movable contact dengan stationary contact. Jadi bekalan kuasa daripada line akan melalui kontak ni, jadi seterusnya akan pergi ke load lah. Di sini kita boleh tengok perjalanannya. Ini slowly energize contact. Okey, kita teruskan terus kepada kaedah mengesan kerosakan kepada stationary dan movable contact pada contactor. Yang ni penting dan kata mustahab lah. Sekarang ni kita perlu jalankan setiap kali kita melakukan kerja servicing atau kita check panel control. Memang penting sebagai tanggungjawab kita dalam bidang elektrika ataupun kita sebagai technician. Memastikan peralatan ni, contoh motor pump ataupun unit kita dalam keadaan baik. Sebab contactor ni merupakan peralatan yang utama dalam kolam motor, sistem kolam motor.
Okey, di sini kaedah pengurusan ni kita boleh tengok menguji keterusan pada line dan load terminal, dan kedua menguji keterusan pada solenoid coil. Okey, ini gambar rajah pengujian pada terminal lah. Saya tegangkan melalui dalam slide ni. Line terminal dan load terminal macam tadi juga. So kita akan gunakan multimeter. Dia akan menunjukkan bacaan pada selected. Kita select pada ohm, ya. Select pada ohm, pastikan bacaan mesti adalah 1 ohm, tidak lebih daripada itulah. Kalau ada lebih, kemungkinan dia ada berlakunya kerosakan pada contact point ni. Okey, saya akan terangkan secara amali, ya. Kat sini kita boleh tengok. Yang ni adalah terdiri daripada pecahan-pecahan unit contactor tadi lah. Saya boleh tengok ni contactor yang contactor satu biji. Yang ni kita dah pecahkan ni kepada beberapa bahagian. Terdiri daripada pressure spring, solenoid coil, stationary electromagnet dan movable electromagnet dan movable contacts, stationary contact, line and load terminals. Ini adalah bahagian-bahagian yang terdapat dalam contactor. Sebelum ni kita tak biasa tengok, so kali saya tunjukkan bahagian-bahagian ni, jadi kita dapat tahu apa dia sebenarnya contactor tu. Fungsi dan bagaimana. Okey. So untuk yang mengenai cara pengujian pada terminal tadi, saya tunjukkan secara amali. Kita boleh tengok di sini. Pastikan multimeter kita select pada ohm, simbol ohm. Just tentukan macam ni. Pastikan ada bacaan 1 ohm. Kita tekan dia punya belanja. Pastikan macam ni. So untuk dalam keadaan macam ni, kita dapati kontaktor ni adalah dalam keadaan baik. Untuk terminal dia yang pertama, okay, kita cek yang seterusnya. Dah ada 3 terminal sini, line dengan load. Bacaan dia juga 1 dalam keadaan baik. Yang ni juga dalam keadaan baik, ya. Bacaan dia masih 1 ohm. Okey, so kita akan check pula pada kontak yang seterusnya adalah yang kat sini, normally close. Normally close, ya. Normally close ni mana kontak dia dalam keadaan normal, dia memang dia bersambung lah. Yang ni pun masih dalam keadaan baik. Okey, untuk normally open, kita kena tekan dia punya lagi. Yang ni masih juga dalam keadaan baik lah. Maknanya bacaan dia tidak terlampau tinggi, masih lagi dalam keadaan baik. Kalau kata bacaan dia dah lebih daripada 10 ohm ke atas, mungkin yang besar dia punya kontak tadi dah kurang shape. Okey, saya dah terangkan secara amalinya bagaimana kita nak check kontak ini dalam keadaan baik ataupun terdapat ada masalah apa. So para audiens untuk faham bagaimana nak check, jadi seperti yang saya terangkan tadi, macam itulah. Okey, daripada gambar rajah ni kita boleh dapat ni gambar rajah menunjukkan dalam keadaan baik. Okey, seterusnya dalam keadaan
rosak kita pastikan multimeter ni tak bergerak pun. Dan tak ada bacaan 0 ohm dan jarum dia pun tak bergerak, masih tunjuk 500 ohm. Dia terlampau tinggi. Jadi memang kondisi dia memang tidak baik lah. Jadi kontaktor ni memang tak boleh pakai. Okey, seterusnya. Okey, ni gambar raja untuk pengujian seluar net coil. Seluar net coil ni fungsi dia memang paling penting lah. Sebab kita nak tahu sama ada coil di dalam keadaan baik ataupun tengah rosak. Di sini kita boleh lihat pemilihan kontaktor ni dia terdiri dia punya voltage ni kita boleh dapat tahu macam di sini Di sini menunjukkan coil ni adalah 220 volt hingga 240 volt. So kita pastikan voltage untuk coil ni mesti dalam keadaan julak dia 220 hingga 240. Dia bukan 440 volt lah. So secara amali saya akan terang di sini macam mana kita nak check seluar net coil ni tadi. Okey, kita pastikan ambil multimeter macam ni. Pastikan kita select pada ohm juga Kita select pada ohm. Kemudian kita check. Pasti bacaan ni masih adalah bersama 1. Kita ambil. Tu dalam keadaan ni kita dapat tahu coil ni dalam keadaan baik lah. Dia ada bacaan dia 2.428 kilo ohm. Sampai juga kalau saya ambil yang unit yang baru macam ni 634.2 ohm. Dulu kontaktor ni dalam keadaan baik. Okey. Slide seterusnya. Okey, kat sini saya tegangkan kerosakan kontak point pada unit kontaktor lah. Dekat sini kita boleh tengok terdapat kesan bakar ataupun burn kat sini pada kontaknya antara movable contact dengan stationary contact. Dan pasal apa dia terbakar? Okey, dia gambar ni menunjukkan movable contact, stationary contact terbakar disebabkan sambungan pada setiap kontak tidak sempurna. Maknanya ada carbon. Dan bila ada berlaku kabel, setiap kali energize dari energize kontak ni akan menyebabkan ada percikan bunga api ataupun spark yang menyebabkan dia punya kontak ni tadi cair ataupun magnet dan menyebabkan rosak. Itu punca-puncanya lah. Okay. Kesan daripada kerosakan ni kita boleh tengok pada slide seterusnya. Okey, okay, jenis kerosakan pantai yang berlaku disebabkan oleh kerosakan kontak point pada kontak di panel kepala motor. Ini biasalah. Dan memang biasa berlaku. Kesan daripada kerosakan ni unit kontaktor ni tadi, dia akan efek pada ni winding coil, induction motor terbakar, auto trans motor terbakar. Jadi kita boleh tengok pasal apa dia terbakar. Okey, ni salah satu yang kita dapat salah satu daripada punca tadi ialah dia boleh tengok induction motor ni. Kita tengok sini adalah dia punya coil ni tadi terputus. Okey. Pasal apa dia putus ni? Dia menunjukkan ni dah sebabkan salah satu phase ataupun disebabkan menunjukkan salah satu fasa ataupun yang contohlah fasa red tak ada voltage yang menyebabkan arus dia tu menjadi tinggi pada menyebabkan motor belakang. Maknanya tadi okey, maknanya salah satu fasa motor ni adalah motor 3 phase ataupun 3 fasa. Dia memerlukan untuk setiap fasa tu memerlukan voltan yang cukup. Okey, contoh voltan untuk fasa red dia perlukan 415 volt. Okey, untuk yellow pun dia gunakan 415 volt dan blue pun dia digunakan 415 volt juga. Tapi dalam keadaan ni kontaktor ni tadi tidak menyalurkan arus yang voltan yang cukup. Contohnya mungkin red phase ataupun yellow phase tadi tak ada voltan. So yang ada ni yellow dengan blue. Okey, contohlah
contohlah untuk yellow dia punya voltage sekitar lebih kurang 415 volt, okey. Untuk blue 300 volt. So dekat situ boleh kita dapati dia punya voltan yang sampai ke motor dia tadi, untuk nak menggerakkan motor dia tadi tak seimbang jadi dia tak seimbang. Kita tahu konsep dalam konsep elektrikal ni, apabila voltan menyusut, dia kadar arus akan menjadi tinggi. Bagaimana dia jadi tinggi, kita akan tengok dulu. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Kita tengok salah satu lagi punca yang membuatkan terbakar ni kepada auto trans. Okey, dekat sini kita tengok auto trans terbakar. Okey, menunjukkan satu unit auto trans telah terbakar disebabkan oleh kerosakan berlaku pada unit konektor di mana star kontak melekat semasa main kontak tu energize. Maknanya sistem auto trans ni dia berfungsi apabila star point masuk, maknanya line kontak dia akan di-energize lah. Tapi dalam keadaan ni sebab kontaktor tadi rosak, so apabila main kontak energize, star kontak masih lagi energize. Dia bukan energize, tapi dia dah melekat disebabkan tadi dia punya point kontak tadi dah cair. So dia akan jadi letupan dari sini. Sebab apa? Ketiga-tiga phase tu telah bercantum lah. So kita boleh nampak masalah daripada kontaktor tadi dah efek pada benda yang lain lah, yang lebih besar ni macam di sini lah, dia punya auto trans dah terbakar. Okey, ni kaedah pengiraan arus lah, pasal apa yang menyebabkan terbakar tadi. Okey, daripada sini kita boleh tengok sebelum phase voltage dia 490 volt untuk red dan yellow 490 volt dan blue 490 volt. So apabila dia melalui kontaktor, kita dapati yellow red phase 0 volt dan yellow 280 volt dan blue 490 volt. So boleh kita tengok sini ada perbezaan tak sama dengan sebelum tu. Jadi dia akan efek pada motor ni. Okey, apabila kita tengok formula dekat sini, formula untuk kadar pengiraan arus ataupun ampere, apabila kita kira, kalau dalam keadaan normal, kontak ni dalam keadaan normal, kita akan pastikan I ataupun M dia adalah 9.09 M. Apabila ada perbezaan di sini, kita akan kira kembali sebab 490 volt ni dia sistem 3 phase. Apabila salah satu line tak ada voltage, so voltage ni tidak akan menyusut. Sudah kemungkinan dalam lebih kurang 220 volt saja untuk dia nak supply ke motor ni. Jadi M dia telah meningkat menjadi 17. Kat situ dia akan jadi arus yang tinggi. Apabila kita biar terlalu lama motor ni dalam keadaan kontaktor tadi rosak, kemungkinan besar dia akan berlaku seperti yang tadi kita tengok ganda yang kita tengok dalam gambar rajah tadi tu lah, untuk bakar. Jadi penting di kontaktor ni kita jaga adalah untuk kita melak daripada perkara ni berlaku lah. Okay. Jadi gambar rajah sambungan punca kuasa melalui kontaktor ke motor lah, kita boleh tengok. So yang ni daripada main power supply, dia terdiri daripada 3 phase system. Okey, red, yellow, blue, dia melalui kontaktor. Okey, seterusnya dia akan pergi keluar lah, kita tengok. Ini dalam keadaan normal, maknanya voltage dia cukup 490 volt daripada supply, dan melalui kontaktor dah sudah pergi ke beban dalam keadaan normal. So kontaktor ni tadi fungsi dia adalah untuk memutus dan menyambungkan arus daripada main power supply ke load ni. Itu fungsi kontaktor sebenarnya. Okey, ada beberapa soalan boleh tanyalah dekat saya. So pagi ni saya tegang secara ringkas je lah, secara ringkas pada audien. Jadi kalau ada yang rasa kurang faham dan muskil, boleh tanya kat saya untuk pagi ni. Okey, terima kasih Tuan Faizal sebab sudi berkongsi dengan kita tentang troubleshooting Okey. yang ada komen daripada Prince Fendi, cakap ilmu yang bagus hari ni. Okey, kalau yang tengah tonton tu ada lagi soalan untuk yang nak ditanya, sementara kita ada masa lagi
Faizal pun nak menjalankan tugas hakiki dia. So boleh teruskan tanya soalan. So nanti Cik Faizal boleh jawab. Untuk tuan-puan, kelas kita kelas percuma, so jangan risau, tak ada bayaran pun untuk tanya soalan. So jangan malu, jangan segan, teruskan tanya soalan. Untuk kami pun boleh jawab soalan tuan-puan. Kalau ada muskil ke mana, kalau ada muskil ataupun ada masalah berlaku di tempat anda, contoh perkara macam ni tadi berlaku, so anda boleh tanya, tak ada masalah untuk ni. Okey. Yang tadi Cik Faizal dah terangkan ke tentang stationary electromagnet semua? Okey, saya dah terangkan. Ini merupakan dia pecahan-pecahan untuk bahagian dalam binaan kuasa kontaktor ni lah. Dia terdiri daripada bahagian-bahagian ni lah. Selama ni kita tak tahu kan, kita pecahkan, kita tahu bagaimana dia berfungsi ni tadi, antara muka kontak ni dengan session kontak ni. Okey. Dia ni fungsi dia mutus dan menyambungkan arus lah. Yang ni adalah fungsi dia macam elektromagnet. So dia akan, bila kita adjust, dia akan tarik banjir ni tadi, dia akan menyambungkan antara kontak ni tadi dengan stationer kontak ni. Okey, daripada Fatihah Muhammad Rafiq, dia kata good sharing Tuan Faizal. Sama-sama. Okey, nampaknya hari ni semua orang faham agaknya sebab tak ada soalan lagi. Yeah. Tapi mungkin lepas ni lepas kita post video live kita, mungkin akan ada soalan. So nanti kami akan contact balik Cik Faizal untuk jawab soalan-soalan tersebut. Okay. So jangan risau, jangan bimbang. Kalau tak sempat nak tanya soalan pada live hari ni, boleh teruskan tanya soalan sebab kita punya live ada dekat FB page kita, Zapsi Industrial Ventilation Sdn Bhd. So jangan malu, jangan segan, teruskan share, teruskan like, teruskan komen dan tanya soalan supaya lebih ramai yang dapat belajar ilmu percuma daripada speaker kita hari ini. Okey. So kita pun dah sampai ke penghujungnya lah. Yes. Okey, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Cik Faizal sebab sudi berkongsi dengan kita hari ini. So nantikan kelas minggu depan bersama Cik Faizal lagi kan untuk tajuk seterusnya. InsyaAllah pada hari Selasa pukul 10 pagi. Dan jika ada apa-apa perubahan, kami akan update dalam FB page kami. So jangan lupa seksi first supaya tuan-puan tidak terlepas apa-apa update-update info yang kami tulis dekat FB page. Dan share dan like dan komen info-info tersebut supaya lagi ramai. Tag kawan-kawan yang mana memang dalam industri supaya mereka pun dapat belajar ilmu percuma hari ini. Okay, sekian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.